مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pagi ini dari kalangan hamba-hamba Allah yang disebut dalam ayat yang imam kita baca tadi, ayat akhir surah Baqarah, yang mana Allah Ta'ala sebutkan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir. Innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, kami telah mendengar seruan supaya kami beriman. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, kami telah mendengar seruan mengajak kami beriman. An aminu bi rabbikum, hendaklah kamu sekalian beriman dengan Tuhan kamu. Fa amanna, maka kami menyahut panggilan tadi, seruan tadi. Fa amanna, kami beriman. Oleh itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah segala kejahatan, dosa maksiat yang kami lakukan daripada kitab buku catatan amalan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama dengan hamba-hambamu yang berbakti, hamba-hambamu yang senantiasa taat pada perintah kamu. Itulah harapan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ni, bahawa kita tergolong dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, yang beriman, dan kita dimatikan Allah bersama dengan hamba-hamba yang soleh tadi. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah Kahfi ada suatu ayat Allah Ta'ala berpesan pada kita supaya senantiasa bersabar duduk dengan orang-orang soleh ini. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum, kata Allah, dan hendaklah engkau wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Kalau tuan-tuan perhati ayat tu, kalau Allah Ta'ala sebut wasbir pun dah sampai maksud dah. Hendaklah engkau bersabar ketika mana engkau duduk bersama-sama dengan orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka siang dan malam. Kalau Allah Ta'ala guna perkataan wasbir, cukup untuk membawa kepada faham supaya kita kena sabar bersama-sama dengan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, menyeru Allah, beriman pada Allah. Tapi Allah Ta'ala tambah satu perkataan lagi, wasbir nafsaka, dan hendaklah engkau sabarkan dirimu. Maksudnya selalu kamu hendaklah kamu sentiasa berpesan, bisikkan kepada hati kamu supaya hati kamu ni kuat duduk bersama-sama dengan orang yang yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka siang dan malam. Sabar untuk bersama-sama dengan orang beriman, untuk disenaraikan Allah ini bersama-sama dengan hamba-hamba yang beriman, kena bersabar. Kerana orang yang beriman itu yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, siang malam tidak pernah jauh daripada Allah, sentiasa dekat dengan Allah. Di waktu mereka duduk, berdiri, berbaring, mereka selalu ingat pada Allah. Mereka tidak lalai daripada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah. Lelaki yang tidak pernah, lelaki atau perempuan yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka daripada an dzikrillah, daripada mengingati Allah. Dunia itu tak mampu untuk
melalaikan mereka daripada mengingati Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Kamu kena sabar. Yuriduna wajhah, orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum, datang lagi tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala ni tahu perangai kita, payah nak bersabar dalam melakukan kebaikan, amal soleh, ibadat. Memang kita ni tak tahan. Baru mula kuliah 5 minit dah tengok jam, kan? Memang tak tahan. Tapi kalau benda lain boleh sabar. Nak cari dunia ni, sanggup round dunia ni, pusing dunia, timur, barat, utara, selatan. Kerana apa? Kerana nak himpun kekayaan dunia. Tapi majlis ilmu tepi rumah pun dah tak larat nak datang, tak mampu nak datang. Tuan-tuan sekalian, kalau untuk kerja buat dunia ni sanggup penat lelah. Bulan Ramadan ni kalau surau buat sembahyang tarawih 20 pun bising, kan? Bising 20. Sedangkan tak sampai pun 10 jam sembahyang tarawih 20 ni. 10 jam ke sini sembahyang tarawih 20, tak sampai. 2 jam tu pun dah lama, tu pun sebab campur dengan tazkirah. Kalau tak ada tazkirah, sejam setengah siap. Tuan-tuan sekalian, kan? Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan muka kamu daripada orang-orang ini. Tadi disuruh bersabar, selalu bisikkan kepada hati supaya bersabar untuk tersenarai dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian disebut lagi, jangan berpaling, kata Allah. Teguh tetaplah bersama dengan orang-orang ini, kamu akan berjaya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zidatal hayatid dunya, semata-mata kerana kamu berkehendakkan kepada perhiasan dunia, jangan kamu berpaling daripada mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zidatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikut orang-orang yang hati mereka itu kami lalaikan daripada mengingati kami. Ini kita takut, tuan-tuan, kan? Kita duduk sibuk-sibuk, bising-bising, ibadat lama, sembahyang tarawih lama. Semalam saya di satu surau, tuan-tuan, sembahyang isyak lama, tahlil lah panjang, kan? Nak boleh mula tarawih tu, Allah, meleleh air liur. Nak boleh mula tarawih ni, meleleh air liur. Dah mula tarawih pula, tazkirah jangan panjang, kata dia. Pendek-pendek ustaz. Saya kata belum tentu saya mari jauh ni, suka hati saya lah. Sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita nak baca 1-2 hadis. Mudah-mudahan kita ni tergolong dari kalangan orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah melalui hadis-hadis baginda yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan kita ni daripada ahli syafaat baginda di hari kiamat nanti, kerana mengamalkan suruhan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca beberapa hadis daripada 40 hadisan fi man yarithul jannah, 40 hadis pada menceritakan sifat-sifat pewaris syurga. Tuan-tuan sekalian, hadis yang pertama pagi ni, an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama maridan syahwatahu at'amahu Allah azza wa jalla min thimaril jannah, rawahu at-Tabrani. Hadis daripada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Salman Al-Farisi. Ada riwayat menyebut Sayyidina Salman ni umur dia sampai 200 tahun. Dia hidup sebelum dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mati selepas wafatnya Rasul. Belajar Taurat, belajar Injil, dan dia ni asal orang Iran. Perjalanannya mencari hidayah jauh, tuan-tuan, jauh, panjang cerita. Semata-mata baca dalam Taurat dan Injil tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni bila Allah Ta'ala pilih dia untuk beri hidayah ni, tuan-tuan, jauh ke, susah ke, payah ke, ya, semuanya dipermudahkan oleh Allah. Tapi kalau orang itu tak dipilih oleh Allah, maka tak mampulah kita berbuat apa-apa. Kita kempen SMS, naik banner, kan?
handbill, flyers, kempen, buat pengumuman, pekak kan? Sebab belum dipilih. Kita tuan-tuan syukur kerana diberi hidayah. Hidayah ni makna apa? Hidayah ni makna teringin. Tu makna hidayah kan? Tak payah nak terjemah susah-susah kan? Hidayah ni maknanya teringin. Dalam hati kita tu teringin buat baik, atau hidayah tu. Teringin hadir majlis ilmu, teringin dekat dengan ulama kan? Teringin menderma, teringin untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin. Teringin tu hidayah lah. Kalau dalam hati tidak ada keinginan, itu berarti belum dapat hidayah. Faham? Tak ada keinginan. Walaupun di kempen, diajak, disuruh kan? Bahkan dipaksa pun tak nak juga, itu berarti belum dapat hidayah. Kalau dalam hati itu ada keinginan, berarti sudah dapat hidayah. Baru keinginan, belum buat lagi. Buat itulah yang dikatakan taufiq, kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah tu teringin buat baik. Bila dah buat benda baik yang teringin dalam hati itu namanya taufiq, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita bila teringin datang surau masjid, duduk dalam majlis ilmu, teringin buat baik, kemudian dapat buat kebaikan, berarti kita dah mendapat taufiq dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, terjual sebagai hamba. Salman ni terjual sebagai hamba, dan kerana duit habis, sampai di Mekah, kebetulan Nabi dah hijrah, duit dah habis, akhirnya terjual sebagai hamba. Rupa-rupanya tuan dia ni orang Madinah. Dan akhir sekali bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama waktu tu Nabi sedang mengebumikan jenazah salah seorang daripada penghulunya Al-Ansar, saya tak ingat nama. Waktu itulah Salman mendekati Nabi. Pertama yang Salman tengok adalah khatamun nubuwah, khatam cop kenabian yang berada di bahu sebelah kiri Nabi kita Muhammad SAW, yang bersetentang dengan hati, atau tempat letak khatam nubuwah. Kata guru saya, kalau ambil kayu lah contohnya, maka di Perlis panggil jolok, sini panggil apa? Jolok juga. Jolok juga. Tak beza mana lah. No, ingatkan beza. Ni ada orang Perlis sekor ni kan? Kalau dijoloklah khatam nubuwah itu daripada belakang tembus ke hati, maka itu yang pertama Salman tengok. Dia pun nampak khatam nubuwah tu, ya. Dan khatam nubuwah nabi-nabi semua di tangan kanan, semua nabi kecuali Nabi kita Muhammad. Khatam nubuwah Nabi kita Muhammad, tanda kenabian, di belakang. Kerana nabi-nabi ni kalau masuk hutan, kalau berjumpa dengan orang di tengah orang ramai, khatam nubuwah tu mesti di depan, di tangan, supaya orang kenal itu Nabi. Nabi kita Muhammad tak perlu di depan, di belakang. Sebab apa? Orang tengok Nabi ni, orang tahu dia Nabi. Tuan-tuan tengok dalam Dalailun Nubuwah bagi Al-Imamul Baihaqi. Kalau kita baca dalam Dalailun Nubuwah bagi Al-Imamul Baihaqi, kita akan jumpa cerita bahawa Herkala tu, Hercules tu, Raja Rom, dia ada gambar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang sahabat Nabi yang diutus untuk mendakwahkan Raja Rom itu kepada Islam, memang tengok gambar Nabi ni, ya, gambar Nabi ni tuan-tuan sekalian, disimpan oleh Raja Rom ni, tuan sekalian. Dan kata guru-guru kami bahawasanya gambar Nabi Isa yang dilukis di dalam gereja-gereja Kristian itu diyakini benar, memang gambarnya yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, itu cerita panjang, saya sebut sikit lah supaya ada kemahuan cari Dalailun Nubuwah tu. Tak faham Arab, belajarlah ya. Nasiblah buat macam mana, usah belajar tak nak. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ni
Akhir sekali Salman ni dia bawa buah tamar kan. Tu cerita standan. Dia pun bawa jumpa Nabi. Nabi kata, apa ni wahai Salman? Kata Salman, ini adalah merupakan sedekah dari saya untukmu ya Rasulullah. Nabi pun kata, nahnu la na'kulu sedekah, kami tidak makan harta sedekah. Esok datang lagi bawa standan tamar. Nabi kata, apakah ini wahai Salman? Kata Salman, ini hadiah dari kami untukmu. Maka Nabi pun terima hadiah. Nabi pun jamah 1-2 biji, kemudian Nabi agih-agihkan pada para sahabat. Maka yakinlah Salman itulah Nabi akhir zaman. Maka dia pun Islam lah. Maka Nabi beli dia daripada tuan dengan syarat dimerdekakan itu mestilah ditanam, dibayar dengan menanam 200 pohon pokok tamar kan. Tu maka Nabi sendiri tanam semua 200 pohon tamar ini dengan tangan baginda yang mulia, kecuali sebatang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka yang 200 pokok itu kesemuanya berbuah di tahun yang sama. Tanam tahun tu, berbuah tahun itu juga. Tuan-tuan tengok cerita dalam Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidzi, tanam tahun tu, berbuah tahun tu, kecuali pokok yang ditanam oleh Umar. Nabi kata, satu ni siapa yang tanam? Kata para sahabat, yang ini ditanam oleh Umar ya Rasulullah. Baginda cabut, tanam semula, berbuah tahun tu juga. Tuan-tuan sekalian, bukan nak bagi tahu sialnya Umar, nanti jadi Syiah pula kan? Bukan sialnya Umar, bukan. Nah, kerana yang disentuh oleh Nabi itu memang berkatnya besar. Tuan-tuan sekalian, kan? Kita minum air Zam-Zam, berkatnya besar. Sebab apa? Pernah diminum oleh Nabi, pernah bercampur air liur dengan air Zam-Zam itu dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatnya besar. Tuan-tuan sekalian, ya, itu cerita Salman. Mudah-mudahan kita macam Salman, tuan-tuan, yang tabah, sabar, tak jemu dalam mencari hidayah Allah Ta'ala. Perjuangan mencari jalan yang betul ini sampai kiamat. Kalau kita sampai mati, jangan berhenti mencari jalan yang Allah Ta'ala redha. Jalan yang betul ni, tuan-tuan, ialah jalan yang betul dengan Allah, bukan jalan yang betul dengan manusia. Kalau semua manusia tidak redha dengan kita, tapi Allah Ta'ala redha, walau kita seorang, berjalanlah di atas jalan itu hingga kita mati. Tuan-tuan sekalian, kata Salman, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, man at'ama maridan syahwatahu, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang sakit sesuai dengan seleranya, at'amahu Allahu azza wa jalla min thimaril jannah, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya buah-buahan daripada syurga. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Hadis ni, tuan-tuan, cerita Nabi pesan pada kita, siapa nak masuk syurga, siapa nak dapat makanan daripada buah-buahan syurga yang lazat, antara yang dia kena buat dan dia boleh buat ialah memberikan makanan kepada orang yang sakit ikut selera dia. Orang sakit ni, tuan-tuan, benda manis dia rasa tawar, dan dia minta, kadang-kadang selera dia nak makan macam-macam kan, nak makan macam-macam kan. Kadang-kadang benda hak dia nak makan tu tak tercari kita, kadang-kadang kan, tak tercari kita benda-benda yang dia nak makan tu. Macam-macam dia nak kan, nak makan nak makan nasi mendi Arab kambing, tapi yang betul-betul datang dari Arab. Penat, betul sekalian. Yang kat sini tak nak, kata dia. Nak yang betul-betul datang. Kalau yang Yaman tu nak dari Yaman betul, kata dia. Nak orang Yaman betul buat. Kalau kerja abang tak cari, mati saya. Penat, tuan-tuan, penat. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan, dia layan orang sakit ni kan, layan orang sakit. Tidak semesti keluarga kita, kadang-kadang sahabat kita, saudara kita. Layan orang sakit, nak layan selera makan dia, maka melayan selera orang sakit ni, nanti akhirat Allah Ta'ala akan balas kita dengan buah-buahan dalam syurga. Tuan-tuan, hadis ni apa nak cerita pada kita?
bahawasanya kebaikan dan kebajikan itu jangan kita kecilkan. Rahmat Allah ni luas, tuan-tuan. Rahmat Allah ni luas. Dan kita kena cari jalan, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak dapat pahala. Hanya dengan kita cuba tunaikan selera orang sakit, ikut yang dia nak, itu pun kata Allah dah masuk syurga. Tambahan pula perkara-perkara besar, jihad. Saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, di Burma, dalam masa 6 minggu 50,000 lebih disembelih. Yang tengah semayang dalam masjid, dibakar masjid sekali dengan orang-orang ni sekali. Muslimah-muslimah kita di Burma itu dirogol sampai mati. Anak-anak kecil ni dibuang ke laut, diberi makan anjing. Tuan-tuan sekalian, sejauh mana kita ni, tuan-tuan, bila kita merenung hidup kita sekarang ni, terfikir kita nasib saudara-saudara kita ni? Makankah mereka? Minumkah mereka? Kerana kuatnya semangat kebangsaan kita ni, hilang semangat Islam kita, tuan-tuan. Kasihnya kita pada Melayu kita ni, terlupa kata kita ni ada persaudaraan Islam yang perlu kita bela walaupun dengan nyawa kita. Hingga Nabi sebut, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ambil peduli kepada urusan saudara seislamnya, seimannya, maka dia bukan dari kalangan orang Islam, kata Rasulullah. Waktu tu saya tengok dalam internet satu rancangan TV di Saudi, soal jawab dengan mufti. Orang Somalia telefon tanya hukum, sahkah puasa saya kalau saya bersahur tanpa makan, tanpa minum, dan berbuka tanpa makan, tanpa minum? Maka mufti ni menangis, terus tak boleh sambung dah rancangan. Kerana saudara Somalia ni tanya soalan, saya ni bersahur tanpa makan, tanpa minum, berbuka tanpa makan, tanpa minum, sah tak puasa saya? Kita ni makan sampai tak larat tarawih, masa rokok tu keluar ayam golek dia punya tulang paha, tuan-tuan sekalian. Sebab begitu. Sebab itu jihad ni pahala yang besar. Bila tabung lalu masuk RM1, jihad tak? Tak jihad. Setiap hari lalu tabung dalam majlis ni RM1, kita kata jihad. Ni bukan jihad. Jihad ni terasa kurang harta, tu baru jihad. Kita masuk RM1, dalam poket ada 100 lagi, kan? Cuba bila tabung lalu masuk RM10, baru terasa banyak, terasa banyak, itu baru jihad. Tapi beri juga. Jenis bakar RM1 ni memang payah, tuan-tuan. Keturunan dia tak boleh lebih. Kalau lebih dari RM1, gatal, menggaru sana sini. Buat apa? RM5 berbulan tabung. Tuan-tuan pernah dengar cerita duit RM1 dengan duit 50? Tak pernah dengar? Dengar ni, nak riwayat dengan sanad yang bersambung. Tuan-tuan sekalian, satu hari duit RM1 ni jumpa duit 50. Dia pun siapa? Dia kata, 50, lama tak jumpa. Mana pi? Kata duit RM50. Oh, dia kata, aku ni tuan aku bawa aku pergi seluruh dunia, kan? Paris, Jakarta, Bali, kan? Bangkok, Phuket. Kata dia, kata duit 50. Baru ni aku masuk money changer, aku berkawan dengan dolar, euro. Bukan macam kamu, duit RM1 tak pernah ke mana. Kamu pergi mana? Tanya duit 50, tanya duit RM1. Jawab duit RM1 aku ni sejak keluar dari poket tuan aku, duduk dalam masjid je kerja aku. Saat masjid nu, saat masjid ni, saat surau nu, tak pernah keluar dari masjid, iktikaf. Bukan takat 20 hari akhir Ramadan, memang tak pernah keluar duit RM1 ni daripada masjid. Faham tak? Faham tak? Baguslah. Dan batu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni mengajar kita jangan kecilkan amal soleh.
Kerana di sebalik amal soleh itu tersembunyi keredaan Allah. Amalan kita yang mana yang Allah Ta'ala redha, kita tak tahu. Jangan kita sangka tuan-tuan, kita buat amalan yang besar-besar baru Allah Ta'ala redha. Amalan kecil Allah Ta'ala tidak redha. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Pesan Nabi, jangan kamu perlekehkan ma'ruf itu walaupun kecil, kerana boleh jadi tersembunyi di sebalik ma'ruf itu keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, saya ada baca satu cerita dalam kitab-kitab ulama, kisah mimpi Sayyiduna Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Kalau kita perhati dalam Tabaqat Syafi'iyah, kita dapati Imam Syafi'i ini mengambil hadis daripada Sayyiduna Abdullah ibnul Mubarak ini. Abdullah bin Mubarak suatu hari musim haji tertidur dalam Masjidil Haram. Dalam tidur tu bermimpi dua malaikat sedang berbual. Kata satu malaikat ni, tahun ni berapa orang yang buat haji? Jawab malaikat yang seorang lagi, 600,000, kata dia. Tanya malaikat yang tadi, daripada 600,000 yang buat haji ni, berapa orang yang hajinya Allah Ta'ala terima? Jawab malaikat yang seorang lagi ni, semuanya ditolak hajinya kecuali seorang. Kemudian diterima haji yang lain itu disebabkan berkatnya haji seorang. Kata malaikat yang seorang tu, haji siapa yang diterima itu? Dan dengan barakah hajinya itu diterima haji yang lain. Ya, maka disebut nama Muwaffaq. Nama orang ni Muwaffaq, yang tinggal di Damsyik. Maka terjaga Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, lepas selesai haji terus bergegas daripada Makkah ke Damsyik, pergi cari lelaki nama Muwaffaq. Sampailah jumpa rumah Muwaffaq ni, beri salam, tanya, apa kamu buat? Amalan dinar yang saya simpan hasil daripada kerja saya sebagai tukang kasut. Sekian lama menyimpan hasrat nak pergi buat haji, dapat himpun lebih kurang 300 dinar. Memang hajat tahun ni nak pergi buat haji, tapi oleh kerana jiran saya ni yang baru kematian suami, dan anak-anak yatim ini dalam keadaan menangis kelaparan pada suatu hari, maka saya beri 300 dinar ni semua kepada anak-anak yatim dan janda ni. Maka mungkin dengan sebab itulah haji saya ni Allah Ta'ala terima. Rupa-rupanya haji saya ni ada depan rumah saya, kata dia. Sangkalah tuan-tuan, bila buat ibadat ni, sebab tu disuruh menyempurnakan ibadat. Betul lah tuan-tuan, kalau kita baca Fatihah dalam sembahyang kita tu tak baca auzubillah, tak apa, sunat aja. Bismillah wajibnya. Tapi nak sebut auzubillah sepatah tu bukan susah mana pun. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Sembahyang kita mula dengan 2 wajib, 1 sunat. Kan? Bertakbir, lafaz takbir, dan juga niat. Dan sunat angkat tangan. Walaupun sunat, kita angkat tangan elok-elok, Allahu Akbar. Kan? Ni mengepak macam itik, Allah. Mengepak macam itik, angkat takbir. Sebab kita tak tahu dalam solat kita tu yang mana yang Allah Ta'ala redha pada kita, yang mana satu. Sebab tu disuruh menyempurnakan ibadat. Dan menyempurnakan ibadat. Dan sebesar-besar pertolongan kita kepada saudara kita itu, kita tolong dia menyempurnakan ibadatnya. Macam kita sembahyang subuh ni lah. Walaupun sembahyang sunat sebelum subuh tu sunat saja, tapi Nabi kata sembahyang sunat sebelum subuh ni, sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang setengah masjid, setengah surau dia sibuk nak cepat-cepat qamat, sehingga ramailah yang tak sempat sembahyang sunat subuh ni, dan jadi masbuk sembahyang, tak sempat takbiratul ula dengan imam. Walaupun masbuk dapat pahala jemaah tuan-tuan 27 kali ganda,
Tapi kalau dapat takbiratul ula dengan imam, takbiratul ula ni berarti kita angkat takbir Allahu Akbar, imam angkat takbir, lepas imam kata Allahu Akbar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Dalam masalah takbiratul ula ni 3 pandangan ulama. Siapa yang dapat takbiratul ula bersama dengan imam? Yang paling afdal, lepas imam angkat takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan selalu takbir. Ni paling utama. Kata setengah ulama, yang datang walaupun imam sudah angkat takbir tapi masih berdiri dalam rakaat yang pertama, dapat takbiratul ula. Pandangan yang ketiga, adrakar rukuk, orang yang dapat rukuk bersama dengan imam. Alhamdulillah. Juga dikira dan disebut sebagai orang yang mendapat takbiratul ula dengan imam. Apa fadilat takbiratul ula? Barang siapa yang dapat takbiratul ula dengan imam sebanyak 40 hari berturut-turut, maka ditulis atas nama dia 2 kelepasan. Satu, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dilepaskan daripada sifat nifaq. Allah tolong dia, bersihkan hati dia dari sifat nifaq. Jadi kita tolonglah saudara kita. Tak payah nak komat cepat-cepat, tambah hari ni pula Sabtu, kan? Bukannya hari kerja. Bukan surau ni saya cerita ni, surau lain. Surau ni bagus tuan-tuan, alhamdulillah, kan? 6.30 belum komat lagi, tuan-tuan, kan? Sebab tu kadang-kadang saya tengok setengah-setengah masjid surau, kita tengah kuliah ni dia minta izin nak azan. Ada orang tak faham, dia marah. Dia sibuk persoalan antara azan dengan majlis ilmu mana lebih utama. Semua orang tahu majlis ilmu lebih utama daripada azan. Bahkan kalau kita sedang menjalankan majlis ilmu, tiba-tiba azan, tuan-tuan sekalian, tak wajib jawab azan. Tapi kalau orang cerdik tuan-tuan, celik cara nak cari pahala. Kita ni tuan-tuan, nak cari pahala buta cara nak perbanyakkan pahala. Tapi kalau bab dunia, Masya Allah, cerdik sungguh, bijak sungguh. Daripada duit 1,000 boleh beranak jadi 100,000. Pandainya kita tu bab nak cari dunia. Tapi bab nak membanyakkan pahala, ni Nabi kata beri makan orang sakit ikut selera dia pun dah dapat syurga. Tuan-tuan sekalian, dah dapat syurga. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, syurga. Tuan-tuan sekalian, keluar nanti kaki kiri, sebut pula sepatah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tuan sekalian, keluar tanah, ghufranaka, sepatah tu ya, ghufranak. Boleh jadi Allah Ta'ala redha pada kita sebab kita sebut sepatah, kerana kita niat nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi keluar tandah sebut ghufranaka, ya Allah aku pohon keampunanmu. Sebab apa? Buat dosa apa dalam tandah tadi? Buat dosa apa dalam tandah tadi tuan-tuan, hingga bila keluar dari tandah sebut ghufranak, ya Allah aku pohon keampunanmu. Dosa apa? Tahu tak? Ha? Dosa apa? Sebab bila masuk tandah tidak boleh berzikir pada Allah. Tak ada orang tuan-tuan tengah duduk buang najis ni, subhanallah, subhanallah. Itu taik biasa. Kalau taik cirit, subhanallah, laju dah sekalian keluar. Ada. Sebab dalam tandah tak boleh zikir pada Allah. Bila keluar tandah, ghufranak, ya Allah ampunkan aku. Dalam tandah tadi aku tidak boleh nak sebut nama kamu yang mulia. Tempat buang najis tak boleh sebut. Masuk syurga. Senyum pada saudara kita pun tuan-tuan, Allah Ta'ala redha. Senyum. Tabassumika li akhika sadaqah. Senyumanmu pada saudaramu itu seperti mendapat pahala sedekah. Tapi janganlah tabung lalu senyum pula. Senyum, berapa tak keluar duitnya? Senyuman itu kan sedekah, kan kata dia. Tuan-tuan sekalian, ni orang berhelah dia panggil. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab tu kita kena tolong saudara kita. Balik cerita azan tadi, dia minta nak azan, kan? Dia tak mengganggu tu, tak mengganggu. Sebab kita kalau boleh tuan-tuan, walaupun kita habis kuliah lewat 9.30, kalau tidak azan pakai mikrofon pun sunat kita azan tak pakai mikrofon, sama-sama kita jemaah dalam surau. Pahala tu pahala. Pahala.
Azan takkan sampai 5 jam azan. 5 minit je. Dan bila azan tak payah berlagu panjang-panjang sangat. Masalah berlagu yang panjang tu, hayya 'alas salat. Dia ahli lagu, keluaran Akademi Al-Quran. Nasilat. Tu baru hayya salat yang pertama. Hayya 'alas salat yang kedua memang confirm lagi panjang lah tuan-tuan. Kan dia punya renik-renik kat ujung tu kan, kalau ada orang duduk depan duduk gini pula, siap lagi panjang tu sekalian kan. Nampak tak payah panjang-panjang. Sebab bila ada azan ada jawab azan, bila ada azan ada doa selepas azan. Doa lepas azan tu tuan-tuan, Nabi kata barang siapa dengar azan kemudian dia jawab seperti mana yang disebut oleh tukang azan, kemudian bila habis azan dia berselawat kepada aku. Contoh, bila sebut la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selawat sepatah. Kita doa, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah, sampai habis. Maka barang siapa yang berdoa seperti itu selepas azan, wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya syafaatku pada hari kiamat. Hanya buat yang tu. Luahnya rahmat Allah ni tuan-tuan sekalian. Dan bila ada azan, ada tak sembahyang sunat? Ada sembahyang sunat pula. 2 rakaat yang kita rukuk itu tuan-tuan, lebih Allah Ta'ala cintai daripada semua mata benda dunia yang kita ada. Tuan-tuan, lebih Allah Ta'ala cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Kita ada duit berapa dalam bank? Lah 200,000 kan? Aset kita ni, rumah, kereta gitu gini, 1 juta lah kata. Tak sebelah. 2 rakaat yang kita rukuk itu lebih dicintai Allah dari dunia yang kita ada. Semua mata benda dunia yang kita ada. Kita orang mukmin nak pilih yang mana tuan-tuan? Nak pilih yang di sisi kita manusia ni ke, ataupun yang di sisi Allah? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada ula dunia yang kamu miliki itu. Tuan-tuan sekalian, jadi sempurnakan ibadat. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Sempurnakan, jangan tinggal. Jangan tinggal. Doa iftitah walaupun sunat, baca. Mungkin Allah Ta'ala redha sebab kita baca doa iftitah. Mungkin kan? Kita tak tahu kebaikan yang mana yang Allah Ta'ala redha. Ke-7 lah. Boleh berhenti lah? Sikit lagi lah. Boleh sikit lagi. Apa ni? Minta izin anak murid, mana ada? Tak ada lagi. Tok Guru akhir zaman memang kena minta izin murid. Tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi. Baik. Kemudian an Ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qada a'ma 40 khutwatan wajabat lahul jannah. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, aku dengar Rasulullah bersabda, barang siapa membimbing orang buta sampai 40 langkah, wajib baginya syurga. Kita jumpa satu orang buta berjalan, kita pun pergi pegang tangan, tolong pimpin, tanya nak ke mana cik, dia beritahu nak suatu tempat. 40 langkah kata Nabi, maka wajiblah baginya syurga. Ini buta dunia. Kalau kita pimpin orang yang buta akhirat, agak-agak dapat apa kita tuan-tuan? Orang buta ni ada 2. Buta tu pun 2. Pertama buta mata ni, mata zahir. Yang kedua buta mata hati. Orang boleh sebut buta perut. Tuan-tuan, buta mata zahir, buta mata hati. Buta mata zahir ni tuan-tuan bukan bererti menutup mata hati. Ramai orang yang celik tapi hatinya buta. Tuan-tuan sekalian, ramai orang celik tapi hati buta. Tuan-tuan tengok bila mata hati ni celik, tengok Dr. Muhammad Mursi, Presiden Mesir hak baru. Tuan-tuan sekalian,
Baru ni Jumaat yang pertama Ramadan baru ni dia sembahyang Jumaat di Masjid Fatah nama di satu bandar nama Zaqaziq. Ada budak-budak Melayu kita ramai di Zaqaziq. Ada cawangan Al-Azhar di Zaqaziq. Masjid cantik, tengah-tengah bandar Zaqaziq besar nama Masjid Fatah. Terus dia pergi sembahyang Jumaat. Satu masjid tu menangis bila nak balik ni. Bila nak balik, bodyguard dia duduk sibuk ni, kawan cepat-cepat nak bawa pergi kereta, dia tahan, saya nak cakap sikit. Dia kata satu masjid menangis. Sebab apa tuan? Sebab dia kata, inilah kali pertama kata orang Mesir dalam masjid tu, kami dengar presiden kami pesan pada kami supaya di bulan Ramadan ni bacalah Quran banyak-banyak. Presiden sebelum ni haram sepatah, tak pernah sebut. Buatlah ibadat banyak-banyak bulan Ramadan, buatlah kebaikan banyak-banyak bulan Ramadan, jangan lupa baca Quran banyak-banyak, kata dia. Terus lihat. Hak ni lah orang yang celik mata hati. Dia tahu dia ni memegang amanah rakyat, besok dipersoal oleh Allah. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz satu malam tengah buat kerja kerajaan, tiba-tiba anak dia masuk, dia cepat-cepat padam lampu. Kata anak, buat apa ayah padam lampu ni? Nak cakap apa ayah, muka tak nampak. Kata Umar ibn Abdul Aziz, kamu ni nak cakap dengan saya urusan negara atau urusan keluarga? Katanya anak, urusan keluarga ya. Kalau urusan keluarga, pergi minta lampu dekat mak kamu. Aku ni sedang guna lampu milik negara, hanya boleh buat urusan negara. Kalau kamu nak bincang urusan keluarga, pergi minta lampu hak rumah kita, hak keluarga kita. Lampu berapa sen sangat, lilin. Tapi oleh kerana celik mata hati tuan-tuan, tahu ni bakal dipersoal di hadapan Allah. Pemimpin hari ni bukan lampu, lembu. Tuan sekalian, saya tak kata pemimpin hari ni lembu, dah. Maksud saya lembu lain. Tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nah, sebab Dr. Mursi ni hafal Quran 30 juzuk, isteri dia Najla hafal Quran, anak dia 7 orang semua hafal Quran. Tuan sekalian, dan dia baru je pindah dari rumah dia yang disewa tuan-tuan, yang disewa, masuk istana presiden. Waktu bila dia naik jadi presiden, pertama sekali semua allowance dia beri balik kepada rakyat. Beri balik semua. Isytihar dalam parlimen, saya beri balik semua allowance saya tak nak, kata dia. Dan bila dia naik tuan-tuan, yang tentera duduk sibuk, dan majlis tentera Mesir duduk sibuk buat ini nak halang ni. Sebab apa? Dia sebut awal-awal dah, ada 400 pegawai kanan tentera yang saya akan pecat. Sebut awal-awal dah, 400 pegawai kanan tentera yang saya akan pecat. Bila dia naik, dia dedah kepada rakyat, 5 orang pegawai tertinggi Angkatan Tentera Mesir itu, setiap seorang menerima gaji 1 juta sebulan. Terus sekalian, tu yang sibuk tak duk halang Mursi ni. Kenapa? Hak ni takut hak ni kan? Pemimpin tuan-tuan, kalau dia tak nak turun dari kekuasaan tu, ada benda tu. Dan saya cerita Mesir ni, Husni Mubarak, saya bukan cerita Malaysia ni, saya nak cerita Mesir terus sekalian, sama lebih kurang. Sebab tu kalau mata hati celik, tak ada masalah. Hari ni tuan-tuan, kalau kita buat program celikkan hati, walau mata buta sekalipun, insya-Allah terpimpin. Dan surah taqwa ni baguslah, macam-macam program buat. Cuma kalau boleh jangan main dalam kotak surau ni aja. Kan? Yang di luar-luar ni pun kena buat program. Tak sekalian. Saya diperlih duk fikir begitulah, tu yang buat macam-macam tu, buat konsert, main gitar, kod ni. Tu pun ada ustaz-ustaz kita ni, bila kita panggil artis ni, dia kata baru 2 hari pakai tudung dah naik pentah berceramah jadi ustazah, kata dia. Adalah seorang ustaz tu, saya tak nak sebut nama, kalau hampa desak saya cakap lah. Tapi dah hampa tak desak tak apalah, biar bulan Ramadan ni, Allahu akbar. Ya. Bukan naik pentah jadi ustazah, kongsi pengalaman. Bukan nak cakap bab hukum. Kalau naik atas pentah cakap bab hukum, lain lah. Ni pakai tudung insaf,
Ni atas petang kongsi pengalaman. Salah. Tuan-tuan, kita selalunya bila kita berubah jadi orang baik, semua orang lain jahat belaka. Betul tak? Tuan-tuan, kita ni jahat kita cara lain tau. Dan jahat buruk yang ada dalam hati perut kita ni adalah sejahat-jahat perkara. Ni orang masjid kena ingat. Bila mula jadi orang baik, masuk masjid, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar gitu gini, kurang bersila dalam majlis tasawuf, dia mari sum'ah, dia mari riak, dia mari ujub, dia mari takabur, dia mari perasan. Tu sejelek-jelek perkara. Kita tak tahu kita ni akhir hidup kita macam mana. Ada satu cerita saya baca dalam kitab, seorang majusi marah anak dia makan depan orang ramai bulan Ramadan. Dia pergi tengok anak dia tengah duduk makan buah apple depan kawan-kawan dia orang Islam yang lain. Dia tamparnya anak ni. Kenapa kamu makan buah apple depan orang Islam yang sedang berpuasa? Majusi, sembah api. Saya lapar ayah, kata anak dia. Kalau kamu lapar, kamu makan senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, makanlah rumah. Jangan sampai orang Islam yang sedang berpuasa Ramadan ni, kan, merasa kecil hati, kan, tengok kita makan, mereka tak boleh makan berpuasa di bulan Ramadan ni. Bila dia mati, majusi ni, ada satu orang soleh ulama yang hidup sewaktu dengan dia tu bermimpi melihat dia dalam syurga. Hingga orang soleh ditanya, apa sebab kamu masuk syurga? Dulu kamu majusi, aku kenal kamu majusi. Kerana dia, Allah Ta'ala telah jadikan aku mati dalam iman, aku mati dalam la ilaha illallah. Apa pelik tuan-tuan orang majusi ni, waktu dia nak mati tu, datang malaikat membisik di telinga dia, ucap olehmu la ilaha illallah. Pelik tak? Tak pelik, dalam Quran ada. Surah Fussilat, balik buka surah Fussilat, ada cerita tu. Tuan-tuan, jadi kita tak tahu. Janganlah kita sibuk-sibuk sangat, ya. Walaupun dia baru pakai tudung 2 hari, alhamdulillah, kita patut syukur, kan? Yang sebenarnya hasad tu bukan ada apa. Aduh, letih lah. Boleh agak boleh? No? Boleh. 2 hadis kita baca pagi ni. Yang penting amal. Tuan-tuan sekalian, amal. Hidupkan amal. Tuan-tuan sekalian, nah, hidupkan amal. Walaupun kita dengar 2 patah hadis Nabi, kita sampaikan pula pada orang lain. Pagi ni kita dengar cerita tentang bahawa Allah Ta'ala ni menyembunyikan redanya walaupun dalam amalan yang kecil. Tuan-tuan sekalian, amalan yang kecil, nah, Allah sembunyikan reda. Mudah-mudahan memberi semangat untuk kita buat amalan yang lebih besar. Tuan-tuan sekalian, itulah yang saya nak sebut pada pagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir sekalinya saya ada bawa sijil wakaf di luar tu. Yang pertama, sijil wakaf masjid sekolah saya ni, tuan-tuan, Masjid Matin ni, apa ni, berhajat sangatlah untuk disiapkan bahagian Dewan Solat Muslimat ni. Masih terbengkalai, tuan-tuan sekalian. Kita perlu lebih kurang 500,000 lagi untuk siapkan bahagian Dewan Solat Muslimat ni. Sekarang ni kita duk guna bahagian Muslimin lah, nah? Dan kita program-program sekolah ni, program-program mati ni tuan-tuan, kalau di Perlis tu memang menjadi tumpuan umat, nah, untuk dapatkan, orang kata apa, sinar cahaya iman untuk hati mereka. Kita buat macam-macam program. Kuliah mingguan ni 1,200 orang tu biasalah, tuan-tuan sekalian. Perlis biasalah, masjid gelap, tak ada program. Maklumlah, negeri tempat tinggal dewa-dewa, tuan-tuan, Indra Kayangan. Negeri kecil ya. Kalau Boeing 747 turun Perlis, kepala dia haknya, no? Tuan-tuan sekalian, ekor duduk di Kok Diang, dia punya pintu di Kangak, tuan-tuan sekalian. Dan saya duk keluar daripada Perlis ni, tuan-tuan sekalian, mari Kuala Lumpur ni, bukan kerana saya pandai ceramah. Orang Kuala Lumpur ni hebat-hebat lagi, tambah Surah Taqwa ni, Syekh Nuruddin ada, Habib Najmuddin ada, apa, Ustaz Fadil Ismail ada, hebat-hebat belaka. Saya tak mari, berselamat dah, tuan-tuan, selamat lah. Tapi mari jauh-jauh ni, tuan-tuan, jauh 10 kali kencing baru sampai ni, tuan-tuan sekalian. Datang jauh-jauh ni suka apa? Sebabnya kerana apa? Kerana mengharapkan pertolongan, bantuan, itu saja, tuan-tuan sekalian. Buat kerja agama ni, nasib kerja agama akhir zaman gini lah. Ustaz-ustaz kena keluar minta sedekah, kan? Da'i-da'i ni kena keluar minta sedekah, tuan sekalian, kan? Patut kerja buat kita ni nak bagi hati manusia celek, tuan-tuan, mendapat sokongan, dokongan sepenuhnya, kan?
Thailand, kerajaan Siam Buddha tuan-tuan bagi bantuan. Kawan-kawan saya selatan Thailand buka sekolah agama tuan-tuan. Bangunan 4 tingkat, 5 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat. Kalau murid 600 ribu bantuan setahun. Kalau murid ada 1000 sejuta bantuan setahun. Kerajaan Siam sembah Buddha, sembah Tok Beko bagi. Kita bantuan per kapita hak ada potong. Akhir sekali kita buat kerja. Tuan sekalian, paksalah tebal muka. Muka dah sedia tebal dah, keluar lagi tuan-tuan sekalian. Tak nak buat kerja, payah nak sambung dakwah Nabi, harapnya dapat syafaat Nabi besok di akhirat. Tuan-tuan sekalian, jadi kita buat sekolah, ada 80 orang murid tahfiz. Tahun depan akan mula masuk kepada peringkat kolej persediaan untuk keluar negeri. Tuan-tuan sekalian, kita campur sistem pengajian ni antara hafal Quran dengan sistem turas ulama ni. Tuan-tuan sekalian, masjid kita ni berhajat untuk disiapkan. Buat masjid ni, Nabi kata barang siapa buat masjid kerana Allah, Allah akan buat untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Hadis sahih Muslim daripada Uthman ibn Affan. Tuan-tuan sekalian, bila kita wakaf, selagi mana dalam masjid tu orang zikir, buat ibadat, majlis ilmu, maka selagi itulah kita yang mewakafkan, pahalanya mengalir sampai bila-bila, walau lepas kita mati. Kemudian yang wakaf, yang keduanya wakaf tanah komplek masjid ni. Yang di atas tanah tu ada masjid yang belum selesai, diwakafkan lebih kurang 2 ekar lah, lebih kurang. Ada 60 pintu pondok. Pondok ni dipanggil Departure Hall. Tu pondok. Tempat menunggu sebelum terbang. Tuan-tuan sekalian, ada lebih kurang 60 pintu. Masuk masjid lah, tuan sekalian. Yang masjid tadi sekaki persegi wakafnya 50. Tanah sekaki persegi RM10. RM10 tuan-tuan, seluar spender kita mahal lagi. Tapi itu tak kekal, ini kekal. Tuan-tuan bayang kita wakaf tanah, atas tanah tu ada masjid. Selagi mana orang beribadah pada Allah, segala kebaikan yang berlaku walaupun kecil, dan sebilangan ramai mana orang yang beribadat itu tuan-tuan, mengalir pahala pada kita. Berwakaflah untuk mak ayah kita, contohnya, untuk arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan kita, dan untuk diri kita bekal. Kita buat rumah akhirat, tuan-tuan sekalian, buat mahligai dalam syurga. Biarlah rumah kita dunia ni kecil, tak apa, asalkan kita punya mahligai yang luar besar dalam syurga nanti. Tuan-tuan sekalian, ambillah kesempatan sepenuh Ramadan ni. Sebaik-baik sedekah ni, sebaik-baik sedekah Ramadan, kata Rasulullah, dan digandakan hingga 7,000 kalian di sisi Allah Ta'ala. Ramadan ni, tuan-tuan sekalian, mana tahu tuan-tuan sekalian tolong saya ni sikit-sikit, di situ tersembunyi keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kongsi pahala ni besok di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari kalangan orang yang sambung dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sekadar itulah dapatkan sisi kami di luar dengan pembantu saya. Kalau ada zakat-zakat pun boleh juga jumpa saya, tuan-tuan sekalian. Itu saya nak sebutlah pada pagi ni. Tak bawa duit tak apa, ada kad saya di luar, tuan-tuan ambil, ada account bank, boleh bank in, kemudian telefon saya, kita akad. Tuan sekalian, sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma